Waalaikumsalam. Baik. Kita mula insya-Allah. Afwan, dah lambat sikit pasal tadi ada hal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul pada hari ini, pada malam ni, insya-Allah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan siri pengajian musim PKP 3.0. Tajuk kita macam kita dah mulakan hari tu, dan ini kuliah yang keempat insya-Allah, berkenaan dengan tanda-tanda kiamat dalam Al-Quran Karim. Kita terangkan tentang maksud dia. Kemudian pada minggu yang lepas kita dah masuk berkenaan dengan tanda kiamat yang pertama yang kita kata disebut dalam Quran, yang para ulama boleh katakan setuju bahawa maksud yang datang tu adalah berkaitan dengan tajuk yang kita sebutkan, iaitu Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Ada dalil datang menjelaskan berkenaan Isa alaihissalam. So, jadi kita bincang itu tentang Al-Quran, dan Al-Quran yang kita kata berkait tajuk ni surah Az-Zukhruf ayat 61 dan surah An-Nisa 159. Az-Zukhruf 61, An-Nisa 159. Kita dah terangkan pendapat ahli tafsir mengenainya, dan juga kita terangkan juga berkaitan dengan okey. Halik Bajim. Okey. Kita bincang hari tu sifat Isa alaihissalam. Okey, kemudian keadaan Isa selepas dia turun, sifat apa fizikal dia Nabi ceritakan. Kemudian kita bincangkan berkenaan dengan perbuatan dia yang paling utama, iaitu membatalkan agama Nasrani. Kemudian penghapusan terhadap semua agama kecuali Islam. Kemudian ketiga, pembunuhan Dajjal dan pengikutnya di kalangan Yahudi. Jadi kita bincang itu. Kemudian yang keempat, doa Isa AS ke atas Ya'juj Ma'juj. Ini dia mati sekaligus bila doa Isa AS. So kita ambil ke situ. Baik. So ni kita masuk nanti tentang Ya'juj Ma'juj kita kata kita bincang, akan datang kita bincang lagi lebih detail. So jadi yang ni kita sambung. Okey. Sambung hari ni berkenaan Isa AS. Hukum dia, permintaan Isa AS, berkat dia, dan juga tempoh tinggal dia dan kematian dia. Ada 4 benda kita akan bincangkan. Itu berkenaan dengan Isa AS. Hukum atau pemerintahan Isa AS, berapa lama dia akan berada di muka bumi, dia pemerintahan dia, apa dia akan buat, keberkatan dia, keberkatan yang akan berlaku bila Isa AS turun nanti, tempoh diam dia di muka bumi berapa lama, serta kematian Isa lepas tu, kematian tabi'i yang Allah Ta'ala akan jadikan berlaku pada Isa AS. Baik. Berkata dekat sini disebut, dia kata akan tinggal Isa AS 40 tahun di muka bumi. Dan 40 tahun je. Mana sejak daripada dia datang nanti sampailah dia mati, ada 40 tahun sahaja. Dia akan tinggal di muka bumi. Dan menjadi zaman dia, zaman Isa setelah dia turun, Isa AS turun nanti, adalah zaman paling afdal secara mutlak. Kerana terhimpunnya ciri-ciri berikut. Ada 6 ciri-ciri 6 ciri-ciri yang kita kata ia adalah ciri-ciri yang paling afdal, yang menyebabkan kita kata zaman Isa datang ni dia adalah zaman paling afdal. Selepas Muhammad SAW tak ada zaman afdal, selepas Khulafaur Rasyidun berbanding dengan zaman Isa AS. Baik. Dia ada beberapa ciri. Pertama, dia akan menghukum Isa AS dengan syariat Islam, dengan kesaksamaan, dengan adil dan saksama. Dia menghukum Isa AS dengan syariat Islam secara adil dan saksama. Memang dia akan berhukum dengan hukum Islam lah.
syariat Islam. Yang kita zaman kita sekarang ni yang ada masih menjalankan syariat Islam adalah kerajaan Saudi sahaja. Kat Malaysia tak buat, kan? Kita tak buat. Iran tak buat. Syria lagi tak buat, kan? Iraq tak buat. Yang masih menjalankan hukum Islam adalah Saudi Arabia. Masih menjalankan hukum-hukum syariat seperti mana yang dituntut oleh Nabi SAW dan juga diajar dalam Quran. Masalah ketidaksempurnaan yang terjadi, macam kes katalah ada orang terlepas dan sebagainya, itu kesempurnaan yang kita panggil berlaku pada mana-mana sistem. Kita boleh kata bahawa benda tu tak ada. Kita yang kat Malaysia ni pun tak buat hukum Islam pun, kita ada kebincangan dalam masalah sistem yang kafir kita pakai pun, sistem kafir pun kita tak cukup. Tapi kita kata Isa AS bila turun nanti, dia akan menghukum dengan syariat Islam. Takkan hukum dengan cara dengan undang-undang sivil Britain ke, tak ada. Dia akan undang-undang Islam. Okey. Kedua, Allah Ta'ala akan hapuskan pada zaman Isa AS nanti fitnah paling besar secara mutlak. Tak ada fitnah lebih besar berbanding fitnah Dajjal. Macam kita kata itu, tak ada lebih besar fitnah ke atas manusia. Nabi kata sejak kejadian Adam, sejak penciptaan Adam berbanding dengan Al-Masih Dajjal. So jadi bila datang Isa AS, dihapuskan akan fitnah yang terbesar itu Masih Dajjal. Okay. Ketiga, Allah Ta'ala akan musnahkan atau hapuskan pada zaman Isa AS tentera paling bahaya, paling dahsyat. Bahaya dia secara mutlak. Tak ada tentera lebih dahsyat dan hebat banding tentera yang datang berhadapan dengannya, Isa AS bersama orang beriman. Yang tak ada siapa boleh berhadapan dengan tentera tersebut. Tak salah beli perisai ke dekat Lazada, Shopee, beli pedang ke tempah daripada Jepun ke, tak guna semua. Sebab Ya'juj dan Ma'juj ini memang Allah Ta'ala kata kepada Isa AS, aku telah keluarkan hamba-Ku yang tak ada siapa boleh menentangnya. Tak ada siapa boleh lawan tentera Ya'juj dan Ma'juj. Itu tentera Ya'juj dan Ma'juj, dan pada zaman Isa AS lah akan dimusnahkan tentera tersebut. Okay. Keempat, Allah Ta'ala akan musnahkan pada zaman Isa AS, binasakan pada zaman Isa AS semua agama-agama kekufuran. Dan padanya akan terjadi Islam sahaja. Itu agama yang menang. Dan dia mengatasi segala-gala agama yang lain. Dan ini apa yang tak terjadi sebelum daripada zaman Isa AS. Sebelum zaman Isa AS, hatta zaman para sahabat Nabi pun dahulu, masih lagi ada penolakan dan juga pertentangan. Daripada zaman Isa turun nanti, tidak ada diterima kecuali Islam sahaja. So semua agama akan tunduk kepada Islam sahaja. Okay, itu yang keempat. Yang kelima, akan tersebar keamanan dan juga kesejahteraan pada zaman Isa AS. Allah Ta'ala akan elokkan di antara manusia dan juga diri mereka. Bahkan di antara manusia dengan haiwan. Bahkan di antara manusia dengan di antara haiwan, dan bahkan antara manusia dengan haiwan. Allah Ta'ala akan elokkan manusia sama mereka, haiwan, dan maka Allah Ta'ala elokkan antara manusia dan haiwan. Maka tiada pelampauan, tiada penganiayaan. Semua akan aman. Yang akan aman. Tapi tempoh yang mana Isa hidup lah. Okay. Itu yang kelima. Yang keempat. Yang kelima. Okay, yang kelima. Baik. Yang keenam, akan turun pada zaman Isa AS nanti keberkatan dari langit. Akan turun pada zaman Isa AS keberkatan dari langit. Dan akan keluar berkat daripada bumi. Lalu akan meluasi kebaikan, rezeki ini dengan semua. Okay, dengan semua bahagian tadi, tanpa didahului dengan apa yang sampaikan dia kata dengan bentuk yang sangat tersendiri yang tak pernah ada sebelum ni, di mana takkan didapati sedekah ni akan dapati sedekah ni tak ada siapa akan ambil. Zakat takkan diterima. Tak ada orang nak terima zakat. Sebab semua orang mewah, semua orang jadi bermai dan makmur, tak ada siapa yang tak ada makanan, tak ada siapa yang susah. Maka ketika zaman Isa AS lah berlaku perkara berkenaan. Dan pada perkara ini telah bersabda baginda SAW dalam hadis riwayat diriwayatkan dalam Jami' Imam As-Suyuti, dan disahihkan hadis oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan Nabi SAW bersabda, tuba li aishin ba'dal masih,
tuba li aishin ba'dal masih. Berbahagialah untuk kehidupan selepas al-masih itu Ibnu Maryam. Berbahagialah kehidupan untuk kehidupan selepas kehidupan selepas turunnya Isa bin Maryam. Yu'dhanu lis-sama'i fil qatri. Diizinkan untuk langit pada menitiskan hujan. Wa yu'dhanu lil-ardi fin nabati, dan diizinkan untuk bumi dalam penumbuhan tanaman. Hatta idza badarat habbaka 'ala as-safa nabata la nabata. Sampaikan kalau engkau biarkan biji-bijian kau, biji yang kau ada tu, kau letak atas batu licin pun dia akan tumbuh. Wa hatta yamur rajulu 'alal asadi fala yadurruhu. Sehingga melintas seorang lelaki dengan singa tak serkam dia pun. Wa ta'u 'alal hayyati fala tadurruhu. Dan dia pijak ular pun, ular takkan patuk dia, takkan binasakan dia. Wala tashahunu, dan tak ada pertengkaran pertelingkahan. Wala tahasudu, tiada dengki mendengki. Wala tabaghudu, dan tidak ada sebarang permusuhan. Ini akan berlaku pada zaman Isa alaihi salam. Tapi tempoh dia dan tempoh selepas dia turun tu, dan dalam tempoh 40 tahun dia berada, dia akan lepas tu akan aman ketika tempoh berkenaan. Wa qala Rasulullah bersabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, dan riwayat Imam Ahmad hadis nombor 10210. Hadis berkenaan Nabi SAW bersabda, fayuhlikullahu fi zamanihi al-milala kullaha. Allah akan musnahkan pada zaman Isa AS agama seluruhnya, illa al-Islam, kecuali Islam sahaja. Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-Masih ad-Dajjal. Allah akan musnahkan pada zaman Isa AS turun al-Masih ad-Dajjal. Wa taqa'ul al-amnatu al-ardi, dan akan terjadilah keamanan di atas muka bumi. Hatta tarta'ul usudu ma'al ibili, sehingga akan meragut ataupun berkumpul di padang ragut, ya, singa-singa bersama unta-unta. Wan nimaru ma'al baqari, ya, dan juga harimau-harimau bersama dengan lembu-lembu. Wa dhi'abu ma'al ghanami, serigala-serigala bersama dengan kambing-kambing. Wa yal'abu sibyanu bil hayyati la tadurruhum, dan bermain budak-budak dengan ular, dan ia tidak memudaratkan mereka. Jadi maksudnya itu yang akan berlaku pada zaman Isa alaihi salam. Keamanan, ketenteraman, dan juga keislaman yang total untuk tempoh sampailah sebelum baginda alaihi salam mati. Kemudian akan mati alaihi salam. Isa alaihi salam akan mati, lalu dikafankan, disolatkan dan ditanam. Dan kerana sabda baginda SAW, ya, sabda baginda SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis nombor 4324 Sunan Abu Daud, hadis berkenaan Nabi SAW bersabda, kata, fayamkuthu fil ardi arba'ina sanatan, lalu Isa bin Maryam akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Thumma tufiya, kemudian dia akan mati. Fayusalli alaihi muslimun, lalu akan solat ke atas jenazah dia orang-orang Islam. So maksud dia memang Isa AS akan berada bersama kita, tapi dia akan mati sebelum berlaku kiamat yang besar. Isa AS dia sebagai tanda kiamat, dia akan mati juga. Dia akan mati. Sebab balik pada asal kita kata kiamat takkan terjadi pada orang beriman. Bahkan orang yang beriman yang bersama Isa AS, tak lama lepas tu mereka akan dimatikan. Sebelum daripada berlaku kiamat akan dimatikan semua. Ya. Sebab tu yang penting kat atas kita bukanlah sibukkan hal orang, tapi jaga iman kita. Jaga iman kita. Dan jaga takwa kita. Bukanlah kita sibukkan dengan orang kata inilah hotel-hotel ni zina sebagainya kan. Dia kata hotel minta apa kad pengenalan dan sebagainya. Ini semua ni dia suka untuk memburukkan, nak menyalah-nyalahkan apa orang. Sebab tu dia bukan tegur amar nahi mungkar, dia cakap bahasa Melayu. Kalau cakap bahasa Arab, ceramah bahasa Arab. Cakap pada pemimpin tanah Arab. Kan? Jadi kadang-kadang manusia ni tak reti nak menyedari keadaan. Dan kita bukan meraihkan akan perkara berkenaan. Saya duduk tanah Arab pun tak pernah dengar cerita apa dia cerita. Dia dengar cerita, orang cerita dia cerita. Dia tak nampak sendiri pun benda berkenaan. Dia alami sendiri ke? Masalah tajuk penzinaan di Madinah tu, dia sendiri alami ke orang cerita? Orang cerita manusia boleh cerita, boleh terima, betul lah. Masalah tidak ada kesempurnaan tadi. Hatta zaman Nabi SAW sendiri pun memang berlaku, ada orang dilaksana ke atas dia hudud. Orang berzina kena rejam. Ada zaman Nabi. Siapa kata tak ada? Siapa kata pada zaman Nabi tak ada siapa berdosa? Pelik kan?
Allah alam kan. Tapi ini kita nak kena fahamkan. Banyak orang salah faham berkenaan dengan tajuk apa dikejar daripada kehidupan ni. Kan? Nak memburukkan orang mudah kan. Tapi nak membaiki tu tak ada nilai dia untuk pembaikan. Baik. Jadi dia kata dia tinggal. Jadi Isa AS akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun 40 tahun. Dan kemudian dia akan mati disolatkan. Okey, baik. Keempat, bentuk kemukjizatan pada ayat Isa AS. Okay. So okey, apa bentuk mukjizat pada tanda Isa AS. Bila Isa AS akan turun, dan pada Isa ni ada mukjizat untuk Nabi SAW, untuk Nabi kita SAW. Ya. Ini mukjizat yang akan terjadi. Pertama sekali mukjizat tentang apa Nabi sabdakan lah. Okey. Pertama ada ijaz ghaibi. Kemukjizatan bila Isa AS datang nanti ada kemukjizatan tentang perkara ghaib. Mukjizat perkara ghaib. Di mana akan terjadi sebelum kiamat, sesudah perutusan baginda SAW beribu tahun. Nabi sebut dengan dapat ribu tahun. Nabi dah sebut dah 1000 tahun lebih dah Nabi sebut. Kan? Dia menunjukkan kepada kebenaran Nabi yang ummi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah An-Najm ayat 3 dan 4 Allah Ta'ala katakan wama yantiqu anil hawa. Tidaklah dia Muhammad ni berkata-kata daripada dirinya sendiri. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah ia kecuali wahyu yang diwahyukan. Maksudnya bila nampak apa terjadi tu, kita terus kata sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda ceritakan dah awal apa yang akan terjadi, dan ini dah terjadi. Tapi lah balik pada asal, kalau boleh kita tak nak berada pada waktu tersebut, bimbang iman kita telah tercabar, tergoda dengan macam-macam benda, dan berakhir dengan kita mungkin tak ikut kebenaran. Ketakutan tu kena ada, bimbang kena ada. Jangan overconfident. Sebab kita tak tahu pada keadaan tu apa fitnah dajjal macam mana rupa dia. Sebab Nabi sebut tidak ada fitnah lebih besar daripada fitnah dajjal. Dan Isa AS akan musnahkan. Masalah dia kita kat mana waktu tu? Apa kita buat? Dengan sibuk macam sekarang ni kan kita sibuk tengok televisyen. Macam mana nak ni kalau Isa datang sekarang pun kita tengah sibuk tengok cerita drama Korea. Ini masalah kan. Ini bukan perkara yang sepatut dipertimbangkan balik. Sebab kita sepatutnya bila Nabi sebutkan apa Nabi sebut daripada tanda-tanda kiamat, sebelum Isa yang besar tanda besar atau Dajjal tanda besar, kita ada tanda-tanda kecil yang banyak. So bila kita belajar hadis Nabi, kita jumpa ijaz ghaibi. Okey. Kedua bila kita Isa AS turun tu ada mukjizat juga. Pada Isa ni ada mukjizat juga ditunjukkan. Kekalnya dia AS hidup dalam keadaan ribuan tahun semenjak diangkat ke langit sehinggalah diturunkan, sehinggalah kematian dia balik. Dan ini adalah perkara mencari adat di mana tak dibiasakan oleh manusia, dan tak pernah ada manusia sedemikian. Kan dia duduk ribuan tahun tinggalkan, kemudian datang balik sambung hidup lagi. Sambung pula hidup hidup dia sambung semula. Ini di antara perkara yang kita panggil tak ada, ini sangat luar biasa. Perkara mencari adat, dia bukannya benda masuk akal. Sebab tu tajuk tanda-tanda kiamat yang akhir nanti tak ada benda masuk akal. Tapi benda tu tadi kalau kita kata dari segi masalah kebenaran yang kita nak cari dah jumpa. Benar-benar Rasulullah SAW. So kalau kita kata Muhammad SAW adalah benar, so kita patut bekerja ataupun berusaha untuk mengejar janji-janji baginda. Apa janji baginda janji pada kita, kejar. Jangan sibuk jadi ahli teori konspirasi. Baik. Ketiga, turunnya Isa AS daripada langit ke bumi, meletakkan dua tangannya di atas dua sayap para malaikat. Dua sayap malaikat. Ni dia turun macam tu. Di atas dengan diiringi oleh dua malaikat. Turun Isa AS dari langit. Ini semua ni antara dalil berkenaan dengan kalau orang tu kata Allah Ta'ala ada di mana-mana tak bertempat, ni semua ni adalah kata-kata yang bukan daripada ajaran ahli sunnah. Sebab Isa AS diangkat ke langit. Lepas tu diangkat ke langit kan. Dia datang kita kata Allah ada di mana tanpa bertempat. Ni semua ajaran yang sesat. Okay? Sesat. Okay. Keempat, kematian setiap orang kafir yang mencium bau Isa AS. Dan bau dia sampai sejauh mata dia, pandangan dia sampai. Sejauh mana mata dia mandang, sejauh itulah bau Isa AS akan didapati. Dan siapa di keadaan kafir cium bau dia akan mati. Isa AS datang, Dajjal tengok dia pun Dajjal cair. Mencair Dajjal macam mencairnya garam dalam air. Sebab ketakutan. Bukannya sampai dia larikan diri nak masuk badan orang lain. Tapi dia adalah mencair sampaikan binasa. Tapi Isa AS tak benarkan dia untuk binasa macam tu saja. Dia akan ambil tombak dan tikam, dan tunjukkan darah Dajjal pada ujung tombak dia. Okay. Itu keempat. Kelima,
pemberitahuan baginda SAW, dia kata tentang apa, tentang kedudukan kedudukan Isa AS akan memberitahu kepada sebahagian orang beriman tentang kedudukan mereka dan syurga. Dalam hadis Nawas bin Sam'an, hadis riwayat Imam Sahih Muslim, hadis nombor 2137 kan. Hadis berkenaan dia kata dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, "Tsumma ya'ti Isa ibni Maryam." Kemudian ya'ti Isa bin Maryam, akan datang Isa bin Maryam, qaumun, satu kaum qad asamahumullahu minhu, yang Allah telah lindungi mereka daripada Dajjal. Fa yamsahu ala an wujuhihim, lalu Isa sapu pada wajah-wajah mereka. Wa yuhaddithuhum bi darajatin fil jannah, lalu Isa bagi tahu mereka darjat mereka dekat syurga nanti macam mana. Ini akan berlaku, ya. Keenam, nutqul hajari wasyajari illa gharqadu bil akhbari anil yahud, akan bertuturnya batu dan juga pokok, batu dan juga kayu, batu dan pokok akan bertutur kecuali gharqad saja, tentang untuk memberitahu tentang Yahudi, akan bercakap. Dan yang ketujuh, pembinasaan Ya'juj Ma'juj dengan ulat yang kecil, dan dia adalah dan dia mati, dan kematian mereka ni, ulat tu macam ulat dekat hidung binatang-binatang macam kambing ataupun unta, tapi kebinasaan mereka kebinasaan nyawa sekaligus mati, tak ada tunggu-tunggu lama. Ulat tu hinggap dekat tengkuk mereka dan terus mereka mati beramai-ramai mati. Ini antara mukjizat yang berlaku pada zaman Isa AS nanti. Bahkan sebahagian tu adalah mukjizat yang Nabi SAW kita ceritakan kepada kita. Baik. Okey, seterusnya kesan terjadinya mukjizat ataupun bukti Isa AS dia turun, apa kesan daripada kedatangan dia. Okey, boleh kita ringkaskan bahawa di antara tanda-tanda penting, perkara penting daripada kesan Isa AS datang ni ada kepada orang beriman dan juga orang kafir, hatta binatang pun mengikut apa yang berikut. Pertama, kesan dia pertama sekali ke atas kekufuran orang dan juga orang-orang kafir. Kekufuran dan orang kafir ada kesan. Bila Isa datang ada kesan. Pertama, dia batalkan segala agama, pembatalan agama Nasrani. Dengan Isa mematahkan salib, membunuh babi dan tidak menerima kecuali Islam saja daripada mereka. Itu pertama sekali, batalkan agama Nasrani. Kedua, bila Isa datang, maka setiap agama-agama kufur akan binasa. Semua agama kufur akan binasa pada zaman Isa AS. Kemudian ketiga, akan mati semua orang kafir yang mencium bau Isa AS. Semua yang cium bau Isa akan mati. Kemudian perbuatan Isa AS memusnahkan fitnah yang paling besar sepanjang sejarah, itu fitnah Dajjal. Dan kemudian pemusnahan tentera, kelima, pemusnahan tentera yang paling dahsyat, yang paling bahaya secara mutlak. Nobody is more dangerous daripada orang. Itu tentera Ya'juj Ma'juj yang tidak ada siapa boleh menentang dia. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pembunuhan tentera Dajjal di kalangan Yahudi di atas tangan orang Islam, sehingga akan bertutur pokok dan juga batu. Ini kesan pada yang kufur. Yang pada orang beriman pula, dia ada kesan-kesan dia sendiri. Pertama, akan menang Islam dan umat Islam akan dapat kesan bila Isa datang nanti, akan muncul, akan menang Islam ke atas segala agama. Islam akan menang ke atas segala agama. Yang kedua, jihad Isa AS fisabilillah, dan dia adalah apa yang tidak dia tak pernah lalui sebelum daripada diangkat. Sebab Isa AS pada sudut keagamaan, pada zaman Isa AS, Isa sendiri dia tak pernah terlibat dengan peperangan, tak pernah berjihad. Pasal memang ketika itu Allah alam, mungkin Allah Ta'ala beri pada dia untuk ikut apa yang Muhammad SAW tunjukkan nanti kemudian, apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Adapun ketika zaman dia berada, tak sempat pun dia dengan masalah jihad. Hatta ketika dia cuba ditangkap dan sebagainya, tak ada pertentangan. Bahkan Isa suruh serah diri je. Okay, baik. Dan balik pada asal, ada hikmah yang Allah Ta'ala perintahkan di situ. So, jadi Isa akan berjihad. Okay, berjihad. Bukan duduk diam dalam gua, jumpa khidir, salam-salam ke, cium lutut. Tak ada. Dia akan datang untuk berjihad bersama-sama dengan umat Islam. Bukan hidup diam dekat dalam gua dan tempat suluk atau dalam kelambu berzikir, tak ada.
Dia akan bekerja. Sebab tu kita lihat semua para anbiya punya kisah hidup ataupun cara perjalanan mereka semuanya bertentangan dengan ajaran sufi sesat di seluruh dunia. Yang diorang ni alihkan, atau macam kumpulan tabligh kata tak ada jihad dan sebagainya, tak ada dakwah non-muslim. Semua ni bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para anbiya. Tak kena langsung sebab tu kena perhatikan balik. Yang ketiga, pemerintahan bumi dengan keadilan dan kesaksamaan mengikut syariat Islam. Akan berlaku pemerintahan bumi ini dengan keadilan dan kesaksamaan mengikut syariat Islam. Ini akan berlaku untuk kesan daripada umat Islam turun Isa, benda itu akan berjalan. Yang keempat, penyebaran kebaikan dan keberkatan dengan bentuk yang tak pernah ada sebelumnya. Memang kita kata luar biasa. Apa yang berlaku pada zaman Isa AS nanti, kebaikan dan juga keelokan adalah luar biasa. Kelima, penyebaran kesejahteraan dan juga keamanan di antara manusia. Di antara mereka manusia dan di antara mereka dengan binatang. Dan dia ada benda tak berlaku sebelum itu. Kalau sekarang kita ada ular, kita kena bunuh. Zaman Isa AS, ular pun takkan cederakan kita. Singa, harimau pun takkan cederakan kita. Okey. Kemudian yang keenam, hampirnya bila berturun Isa ni, maka hampirlah berlakunya kiamat. Bila hampir berlaku kiamat, maka apa jadi? Pada orang beriman, dia akan bertambah iman. Orang-orang beriman yang mereka melihat dengan mata mereka sendiri satu tanda dari tanda-tanda yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam kitab dan sunnah. Dalam kitab Allah Ta'ala dan sunnah Nabi memang disebut tentang Isa turun. Kerana dia berlaku selepas ribuan tahun. Kita dah 1000 lebih dah. Kan? 1400 tahun lebih dah. Kan? Sejak daripada Isa AS, sejak Nabi khabar daripada kita. Sejak Nabi khabar daripada kita dah 1400 tahun lebih. Mana kita dapat dengar tapi tak dapat lihat. Kan? Yang mana kita dengar dan maka macam disebut dalam surah Al-Baqarah kan. Allah nyatakan tentang Ibrahim AS. Bila kita ni nampak tanda ni, seorang yang beriman dia akan tambah kuat iman. Macam dalam kisah 260 Al-Baqarah, Allah cerita tentang Ibrahim AS. Ibrahim AS, Allah ceritakan, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingat kalau mana berkata Ibrahim, Tuhanku, tunjukkanlah aku nak lihat bagaimana dihidupkan yang telah mati. Qala awalam tu'min. Allah Ta'ala kata, kau tak beriman ke? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dia kata, bahkan aku beriman tapi aku nak tenangkan hati aku. So setiap orang yang beriman nampak Isa, tengok kisah Dajjal dan sebagainya, dia akan tambah tenang iman dia. Benarlah apa yang dia anuti. Makin kuat dia punya keyakinan. Ke-8. Dia kata, antara kesan bila Isa AS turun dan kita dah yakin tentang kiamat jadi, maka zuhud. Orang-orang beriman terhadap dunia. Dengan apa? Mereka berpaling daripada dunia dan mara mereka kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini dengan mereka mencontohi atau melaksanakan apa diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Bukan buat bid'ah. Dan itu adalah kerana mereka jadi kerana mereka jadi sebelum dia berlakunya kiamat ni, hampir dekat kiamat kan. Diorang akan rasakan mana diorang rasa kiamat dekat sangat, so maka diorang akan sibuk dengan beribadat dan seterusnya. Macam Allah firmankan dalam surah Muhammad ayat ke-18, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad ja'a asyratuha. Kan, adakah mereka nak menantikan kiamat datang pada mereka secara mengejut? Kan? Mereka nak tunggu kiamat saja ke datang pada mereka dan akan mengejut, sedangkan telah datang pada mereka tanda-tandanya. Tanda kiamat telah pun datang. Ini tanda kiamat datang. Jadi seorang mukmin bila datangnya Isa AS, makinlah dia yakin inilah janji Allah Ta'ala makin dekat. Macam para sahabat Nabi ketika lihat tentera Ahzab datang, diorang bukan takut. Nampak tentera datang, diorang kata, hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan Allah Ta'ala juga Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan benarlah Allah juga Rasulnya. Kan? Mereka makin kuat iman. Bukannya mereka makin memburukkan orang, tak. Dia makin kuat iman. Dia tahu inilah janji yang Allah Ta'ala janjikan. Bukannya kita bising-bising, kita sekian sebagainya kan. Mungkin kerana Allah Alam separuh orang ni dia mungkin tutup itu rezeki kot. Tak dapat nak berceramah, jadi kadang-kadang mulut dia jadi macam pelik sikit. Allah Alam kan. Kita tahu hati manusia. Tapi bagi saya, siapa-siapa yang memang tak belajar agama dengan betul dan cuba merosakkan agama dengan faham-fahaman pelik kan, ikut dari konspirasi ini, sesat. Simple je. Tuan-tuan pening kepala lah kan. Kita sebut pada kawan-kawan kita yang dengar siapa-siapa yang sesat ni, tuan-tuan pening kepala. Memang orang sesat. Diorang memang sesat. Habis cerita. Full stop. Tak usah bincang, tuan-tuan pening kepala.
Sebab orang tak nak ikut salafus soleh dalam masalah pemahaman dalil, orang macam ni tak layak untuk diajak bincang pun. Dia tak ikut salafus soleh pun. Tak ikut salafus soleh berkenaan dengan tajuk berkenaan. Tu pelik jugalah. Sangat pelik. Baik. Dia kata jadi dia kata okey. Jadi kemudian bila turun di Isa alaihissalam, maka apa? Tertutuplah pintu taubat di hadapan orang-orang kafir. Kerana Allah firman dalam Quran dalam surah Al-An'am 158. 158 Allah nyatakan, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik." Hari di mana datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Tidak akan bermanfaat satu nyawa, satu jiwa, imannya yang dia tak pernah beriman sebelum dari itu. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia tak dapati dalam imannya sebarang kebaikan. Maka takkan berguna lagi taubat. Kan Nabi kata apa dalam hadis yang sahih dan sahih Muslim, hadis nombor 158, Nabi kata, "Salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha." Dia kata 3 perkara Nabi kata, bila keluar benda-benda ni tidak bermanfaat satu jiwa akan imannya. Lam takun amanat min qablu, yang tak pernah beriman sebelum dari itu, ataupun au kasabat fi imaniha khaira, atau perolehi daripada imannya sebarang kebaikan. Apa? Tulu'us syamsi min maghribiha, terbit matahari daripada barat. Dajjal, bila keluar Dajjal, siapa yang beriman lepas tu tak guna. Wadabatul ard, dengan binatang daripada bumi. Ini antara 3 yang Nabi kata bila keluar tidak ada diterima iman seorang yang beriman lepas daripada itu. Okey. Kemudian maklum daripada segi maklum, segi maklum bahawa Dajjal ni keluar dan buat kerosakan, dan juga dia menguji dan juga membuat dogaan kepada manusia dan tempoh 40 hari. 40 hari. Kemudian turun Isa alaihissalam membunuh dia di hadapan pintu Lud yang berdekatan Baitul Maqdis. So maksudnya kali kan bila Dajjal keluar, dia tempoh 40 hari je, lepas tu Isa akan turun. Isa akan turun dan juga Isa akan musnahkan dia. So bila Dajjal dah muncul, ketika tu lepas tu siapa yang datang, iman dia tak dipakai dah. Tak diterima lagi, pintu taubat telah pun tertutup. Ini bahaya yang kita panggil apa? Pada sudut orang-orang beriman, dan juga orang-orang yang melihat kebenaran sabda Nabi SAW, dia akan jadi bertambah yakin dan dia akan berjaga-jaga. Sebab dia tahu bahawa Isa turun tu ada tanda yang besar. Dan dalam alam binatang pula dia akan jadilah. Binatang takkan mencederakan manusia, binatang akan duduk diam, kan, ular takkan patuk kita. Itu di antara benda yang berlaku ketika Isa alaihissalam turun nanti. Baik, tajuk kedua keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Okey. Ya'juj dan Ma'juj ni sebenarnya kalau ikut dalam Old Testament, dalam Old Testament orang Yahudi ada disebut, tapi dengan nama Gog and Magog. Nama tu ada. Tapi cerita yang datang tu macam cacah merebah sikitlah. Pasal dia kita tahu bahawa benda-benda ni bila mana sebagai manusia ni, bila mana dia tak dapat lihat benda tu dengan nyata, wahyu Allah Ta'ala berikan, dia tak dapat lihat dengan nyata, maka dia cuba ubah. Dan banyak mungkin kita kata dalam Old Testament ni dah diubah-ubah. Sebab bila pendeta dan juga rahib ni tak dapat nak menjelaskan apa yang tertulis, dia pun buang, tutup, sorokkan. Maka berlakulah dekat situ kita panggil penjelasan ataupun penceritaan tadi tidak komplit, tidak seperti yang ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab peringatan tentang perkara kiamat ni semua para anbiya bawa. So bila rosak tu, maksudnya adalah orang merosakkan. Soalan siapa yang rosakkan? Soalan dia, siapakah yang merosakkan akan cerita tersebut? Kita tak tahu, kita tak tahu pada zaman mana berlaku. Tapi yang pentingnya cerita tadi tidaklah sesempurna atau seelok seperti mendatang dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey, jadi tajuk kedua daripada tanda-tanda kiamat besar atau kiamat dalam Al-Quran Al-Karim adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Okey, tapi kalau ikutkan pada kita tentang Dajjal, keluar Isa tu dah cukup untuk tajuk tentang Dajjal. Sebab memang antara tugas utama Isa AS adalah membunuh Dajjal. So kita tak usah pening kepala berkenaan masalah, tapi dalam Quran tak ada pun tentang Dajjal. Itu bukan cara kita berfikir. Cara betul kita faham adalah bila mana dalam hadis Nabi SAW ceritakan berkenaan dengan Dajjal dibunuh oleh Isa AS. Dajjal dibunuh oleh Isa AS.
So itu dah cukup untuk signifikan bagi kita, bagi kita faham faham berkenaan dengan dah cukup untuk kita faham bahawa itu adalah petanda tentang Dajjal. Sebab Isa AS dikaitkan kisah dengan Dajjal. Isa AS dikaitkan dengan Dajjal. Dajjal akan datang buat kerosakan, Isa akan datang buat perbaikan. So basically dia akan beriringan lah. So dengan sebab tu kalau dah kita tahu Dajjal, Isa AS akan turun, maka Dajjal punya kedatangan tu adalah pasti. Macam diceritakan oleh Nabi SAW. Okay. Jadi keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni wujud satu, tapi keluar dia daripada tempat dia. Okay, pertama, dalil di atas keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dalil di atas keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Okay. Telah berpendapat ahli-ahli tafsir, ahli tafsir kepada bahawa keluar Ya'juj dan Ma'juj ni adalah akhir zaman, pada akhir zaman sebagai tanda daripada tanda-tanda kiamat. Dan satu bukti yang menunjukkan kepada hampir sangat berlakunya kiamat. Dan mereka berdalilkan untuk itu dengan firman Allah Ta'ala dan surah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Kahfi ayat 98. Okay. Bila mana berkata Zulqarnain dalam surah Al-Kahfi, lepas dia bina tembok menyekat daripada datangnya keluarnya Dajjal mengganggu, dia kata apa? Qala hadha rahmatun min rabbi. Dia itu Zulqarnain kata, ini rahmat daripada Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan bila dikehendaki oleh Tuhanku, dia akan jadikan kan, bila dia, ini adalah rahmat Tuhan daripada Tuhanku, bila dia kehendaki datang janji Tuhanku, dia jadikan ia tembok ni hancur, rata. Dan janji Tuhanku adalah benar. Dia tak sebut bila, tapi dia kata akan berlaku perubahan berkenaan. Okay, dan juga dengan apa, dan juga demikian juga dengan firman Allah Taala, firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anbiya ayat 96-97. Ya, 96-97 Allah katakan hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sehinggalah apabila dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, lalu mereka daripada semua kawasan tinggi mereka akan turun. Waqtarabal wa'dul haq, maka mendekatlah janji yang benar, itu kiamat. Okey, kiamat itu daripada Quran. Okey, di antara perkara yang menunjukkan kepada keluar Ya'juj Ma'juj ini, termasuk di antara tanda-tanda kiamat yang besar adalah sabda Nabi SAW. Sabda Nabi SAW yang Nabi sebutkan berkenaan dengan 10 perkara kan. Nabi tak sebut secara sequence yang kita baca itu, yang dalam Sahih Muslim Sahih Muslim yang kita baca itu berkenaan dengan tajuk 2901. Hadis berkenaan dengan bila para sahabat sebut fikir tentang kiamat. Nabi kata apa? Sabda baginda SAW, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyru ayatin. Sesungguhnya kiamat tu takkan terjadi sehinggalah kalian melihat 10 perkara. Maka Nabi sebutkan fadzakara ad-dukhan, Nabi sebut asap, wad dajjal, dabbah binatang, tulung syams min maghribiha, terbitnya matahari daripada baratnya, nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam, wa Ya'juj Ma'juj, Ya'juj Ma'juj juga, dan juga tiga gempa atau 3 tanda runtuh. So jelas memang Nabi sebutkan berkenaan dengan tanda kiamat yang besar 10 tu, Nabi sebut antaranya adalah keluar Ya'juj dan Ma'juj. Okey. Kedua, tafsir Al-Quran Karim. Kita bincang tafsir macam hari tu juga. Okey, kita ambil 2 ayat tadi, ayat surah Al-Kahfi ayat 98, okey. Dan surah Al-Anbiya ayat ke-96-97. Okey, baik. Berfirman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 98-99, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Okay. Dan dia itu Zulqarnain berkata, ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Apabila datang janji Tuhanku, dia pasti menjadikannya, itu tembok ni, dakka, rata, hancur. Okay. Dan janji Tuhanku adalah benar. Dan kami biarkan sebahagian mereka pada hari berkenaan bergabung.
bercampur dengan sebahagian yang lain, dan ditiupkanlah pada sangkakala, lalu kami himpunkan mereka dengan satu perhimpunan. Nanti akhirnya berhimpunkan juga kat mahsyar. Tak ada siapa terkeluar daripada himpunan tersebut. Okey. Makna ayat. Qala, berkata, siapa kata? Ayat berkata Dzulqarnain. Sesudah mana? Selesai dia bina empangan tembok, ya. Okey, yang diisyaratkan. Dia kata apa? Hadza, ini tembok ni, ya, adalah rahmat daripada Tuhanku. Itu rahmat daripada Allah Taala terhadap manusia, di mana dia menyekat mereka, menyekat Ya'juj dengannya, menyekat, mempertahankan manusia dengan tembok tadi daripada gangguan dan kerosakan serta keburukan yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka lalu apabila datang janji Tuhanku, itu apabila datang tempoh yang ditentukan, keluarnya mereka, keluar Ya'juj Ma'juj sebelum kiamat, dia pasti jadikan tembok ni hancur berkecai, ya, mana rata di muka bumi. Macam dikatakan oleh orang Arab, kata naqatun daqqa, okey, unta yang daqqa. Daqqa ni maksud dia belakang dia sama, tidak ada sebarang bonggol, lurus rata, okey. Dan janji Tuhanku adalah benar. Itu dia janjikan, Allah SWT janji Allah SWT adalah benar, pasti terbukti dan juga pasti terjadi. Tidak ada sebarang kemustahilan. Dan antara janji tersebut adalah janjinya tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan kami biarkan mereka pada hari berkenaan bercampur aduk sebahagian mereka dengan sebahagian lain. Itu adalah firman Allah Ta'ala sesudah selesainya kata-kata Dzulqarnain. Itu Allah Ta'ala biarkan, Allah Azza wa Jalla biarkan pada hari dirobohkan akan tembok berkenaan. Okay, Allah Ta'ala jadikan sebahagian Ya'juj Ma'juj ni bercampur dengan sebahagian lain, ataupun mereka ni bercampur aduk dengan manusia untuk memerangi dan membuat kerosakan dan juga memusnahkan di muka bumi. Itu maksud tentang tajuk. Ada orang yang baca ayat ni, dia kata sekarang dah ada dah ustaz, tengah berjalan-jalan tengah-tengah kita ni, bercampur aduk dah. Ada kata Cina lah, ada kata Rothschild lah, Rothschild yang Yahudi yang jaga kawal ni, dia kata itulah dia katakan Ya'juj Ma'juj. Jadi Nabi kata dah tidak ada sebarang bahkan bila Ya'juj Ma'juj datang ni sebenarnya lepas Dajjal, dan bahkan berhadapan dengan Isa AS. Ini benda-benda yang banyak orang lupa, tak tengok kitab tafsir. Kadang tu belajar bahasa Arab, yang belajar pandai kita faham, patutnya faham lah. Yang tak belajar pun mandai-mandai kan, nak kata ijtihad sendiri dan sebagainya. Yang pada Allah, pada orang yang belajar, kita faham jugalah, boleh silap sasul. Orang yang tak belajar pun bercakap macam mana? Itu tafsir surah Al-Kahfi. Dalam tafsir surah Al-Anbiya ayat 96-97 Allah Ta'ala nyatakan, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya 96-97, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qatarabal wa'dul haqq. Sehinggalah apabila dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka daripada semua kawasan tinggi akan turun, akan datang, yang akan menyusur, dan menjadi dekatlah janji yang benar, janji benar. Okay. Maksud ayat ni adalah sehinggalah apabila nanti dibuka akan Ya'juj dan Ma'juj, itu apabila dibuka empangan dan juga benteng Ya'juj Ma'juj ni yang dibina oleh Dzulqarnain, dan mereka Ya'juj Ma'juj ketika itu nanti akan mereka ni dua umat, dua bangsa daripada umat daripada zuriat Adam AS, yang mereka akan daripada setiap tempat tinggi, kawasan tinggi daripada bumi ni, mereka akan turun menyerbu kerana ramainya mereka turun tadi kan, daripada tempat laluan tu berjalan, dan perjalanan mereka seperti macam kita panggil kalau daripada bukit turunnya serigala kan, dia ada susun lorong dia akan ikut macam tu. Kata Ibn Abbas, daripada semua tempat tinggi mereka akan hadir, mereka akan datang, dan maka lalu dekatlah janji yang benar, iaitu apabila dibuka pintu Ya'juj Ma'juj, maka mendekatlah kiamat kan, dan kiamat, kebangkitan, dan juga perhitungan amal manusia pun telah jadi hampir. Apa kita buat, maka kat situlah akan mula start untuk kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Okey, alamat atau tanda sifat Ya'juj Ma'juj dalam ayat berkenaan. Dalam ayat tersebut ada sebut tentang Ya'juj Ma'juj. Tapi apa diceritakan? Okey. Dia kata dalam ayat berkenaan tanda ataupun sifat, okey, yang datang dalam Quran Karim tentang Ya'juj Ma'juj ni, mereka ni Allah Taala ceritakan. Pertama surah Kahfi ayat 97-99. 97-99 Allah Taala nyatakan, famastata'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka tak mampu untuk manjat tembok berkenaan, dan mereka tak mampu untuk menebuknya. Okey. Dan lepas tu berkatalah Zulkarnain, ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Apabila datang janji Tuhanku, maka Tuhanku jadikan ia, tembok ni, sebagai rata. Okey. Rata, hancur, rata. Dan janji Tuhanku adalah benar. Dan kami biarkan mereka, Allah Ta'ala kata, kami biarkan mereka pada hari berkenaan hari robohnya tembok tersebut bergaul, bercampur aduk dengan sebahagian yang lain. Lalu ditiupkan sangkakala, maka kami himpunkan mereka semua sekali, tak ada siapa tinggal. Ketika kita merhatikan pada ayat ni dari Quran tadi, yang munasabah ayat ayat Quran dan apa yang ada padanya daripada munasabah dan juga ada berikatan, kita dapati ia menceritakan mengenai tiga keadaan atau tiga suasana yang saling berkait dengan rapi. Okey. Pertama dan juga ikatan masa yang dengan penangguhan. Kan, penangguhan. Macam Allah Taala sebutkan dalam disebut itu pertama, pembinaan Zulkarnain dengan rahmat Allah Taala akan tembok tersebut. Okey. Dan lemahnya Ya'juj Ma'juj daripada menebuk akan tembok berkenaan. Dan berterusanlah kelemahan Ya'juj Ma'juj itu sampai zaman kita. Kan? Sampai zaman kita. Dan dia akan berterusan sampai sampailah Allah janjikan mereka keluar sebelum kiamat. Menunjukkan bahawa walaupun dia kuat ke, gagah ke, tapi sebenarnya Allah Ta'ala sekat mereka, maka mereka tak boleh gerak. Mereka tak boleh gerak keluar selagi Allah Ta'ala tak benarkan. Bila Allah Ta'ala izinkan, barulah mereka boleh keluar. So maksudnya dekat sini kita faham tentang sudut bagaimana Allah SWT punya kuasa dalam menjaga dan melihara makhluk-makhluknya. Dan tak ada siapa boleh mengatasi kuasa Allah SWT. Hatta Ya'juj Ma'juj tadi kan tentera yang hebat, tapi di hadapan tembok yang Allah Ta'ala jadikan rahmat untuk manusia, mereka tak boleh capai, tak boleh lepas. Panjat tak boleh, tebuk tak boleh. Kalau mereka gagah dan ramai. Peristiwa kedua yang kita dapat lihat dalam ayat tadi kata, dekatnya kiamat sesudah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, di mana ditiupkan sangkakala kali kedua dalam pada sangkakala tu. Kali tiupan kedua untuk dihimpunkan. Lalu Allah Ta'ala himpunkan untuk hisap Ya'juj dan Ma'juj serta selainnya di kalangan orang-orang kafir. Semua sekali akan hadir. Tak ada siapa yang terlepas. Okey, selain itu juga ada disebut di sini antara fenomena berkaitan Ya'juj Ma'juj adalah bahawa pemecahan atau pemusnahan tembok tersebut atau sepadan tersebut yang dibina tu oleh Zulkarnain ni akan berterusan sehingga Allah Ta'ala janji. Dia kata dan penyamaan dia dekat muka bumi adalah dengan perintah Allah Ta'ala. Dan lepas tu dia kata dan akan berlaku lepas daripada Allah Ta'ala jatuhkan tembok tu, barulah keluarnya Ya'juj Ma'juj membelah daripada tembok tersebut dan keluar kepada orang ramai, membuat kerosakan di muka bumi, dan dikeluar seperti ombak lautan yang datang lepas datang tak berhenti. Dan itu adalah janji Allah Ta'ala sebelum berlaku kiamat. So itu tiga keadaan yang berlaku dalam ayat itu ceritakan. Semua tadi berkaitan dengan kiamat dan juga berkaitan tajuk sampai sekarang masih lagi dia belum keluar. Itu maksud dia. Okey. Baik. Okay, selain itu juga tanda Ya'juj Ma'juj ni disebut dalam surah Al-Anbiya ayat ke-95 97. Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Anbiya 95-97. Allah katakan wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Dan satu benda yang kekal, yang tak boleh, yang satu kampung yang kami musnahkan. Okey. Ke atas satu kampung ni kami musnahkan, bila kami musnah mereka takkan boleh datang balik. Dia bukan ada benda yang kita kata boleh untuk orang tu. Dia kata saya
rasa saya datang balik. Tak ada. Siapa yang Allah Ta'ala dah musnahkan, tak akan datang semula. Tak akan datang semula. Allah Ta'ala dah jadikan benda tersebut kan mustahil mustahil untuk siapa-siapa satu kampung ni yang kami dah musnahkan, dia tak akan datang balik kan. Mereka tak akan datang balik. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, sehingga apabila nanti dibuka itu hampir janji untuk mereka dihimpul balik dan juga dihisap adalah bila dibukakan Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka daripada semua tempat tinggi mereka akan menerpa. Dia akan menerpa okay. Dia akan menerpa dengan beramai-ramai. Hampir datang kiamat, maka dia orang akan datang menerpa kepada kita. Terbuka daripada semua tempat tinggi dia akan turun. Dan waqtarabal wa'dul haq, dan mendekatlah janji yang benar. Fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru. Tiba-tiba ia menjadi terang dan nyata di hadapan orang-orang yang orang serta-merta pada pandangan orang-orang yang terbeliak lah. Dia tengok terbeliak, dia nampak benda tu jadi. Lalu dia kata ya wailana, nampak je tanda tadi, maka dia kata ya wailana, celakalah kita. Okay. Qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Kita dahulu lalai daripada ini dan kita dahulu terhadapnya kita dahulu adalah orang-orang yang zalim. So maksud dia kat sini, dalam ayat ni pula disebut apa? Berapa benda kita kena baca. Pertama, pemusnahan Allah Azza wa Jalla penduduk sebuah kampung yang kafir, dan mereka berdegil atas kekufuran mereka dan mereka menolak untuk kembali kembali daripadanya dan mereka meninggalkannya. Maksud dia bila Allah Ta'ala pemusnahan Allah Azza wa Jalla ahli sebuah kampung yang mereka ni berdegil atas kekufuran mereka dan mereka menolak untuk patah balik daripada kekufuran atau meninggal kekufuran. Tapi bila nanti banyak orang macam tu, dan bila nanti keluar Ya'juj Ma'juj. Okay, dan penyaksian kedua dari ayat ini adalah keluar Ya'juj dan Ma'juj pada akhir zaman kepada orang ramai dengan kekufuran mereka dan perosakan mereka dan pembinasaan mereka terhadap pembinasaan Allah Ta'ala terhadap mereka. Macam mana Allah Ta'ala musnahkan orang sebelum mereka yang dahulu. Datang Ya'juj Ma'juj akan musnahlah orang kafir. Hatta kafir pun. Mana Ya'juj Ma'juj ni tak kira kafir ke tak kafir ke, dia datang, dia serbu, dia rempuh. Okey, dia rempuh Okey. Tajuk ketiga dalam ayat berkenaan adalah sesudah keluar Ya'juj dan Ma'juj dan dekatnya kiamat dan dia akan terjadi, tiba-tiba Ya'juj Ma'juj ni orang kafir, dia kata tiba-tiba apabila Ya'juj Ma'juj ni orang kafir sebuah kampung tu, orang-orang tu dia dapat lihat apa yang jadi bila letakkan Ya'juj Ma'juj dan orang kafir sebuah kampung tu yang dibinasakan dan juga baki orang kafir yang lain pada satu pentas yang sama. Ketika tu mereka akan rasa menyesal, mereka akan sesal dan juga mereka akan mereka mendoakan ke atas diri mereka kebinasaan kan, dan juga kehampaan kerana lalai mereka dan zalimnya mereka. So disebutkan berkenaan dengan bila datang Ya'juj Ma'juj tadi, itu keadaan yang terjadi. Baru nampak betulnya kiamat. Okey. Ketiga, keadaan Ya'juj Ma'juj ketika mana sesudah keluarnya nanti. Okey. Al-Quranul Karim menceritakan sedikit tentang dalam beberapa ayat tentang Ya'juj dan Ma'juj dan tak memperincikan cerita tentang keadaan mereka sesudah keluar pada akhir zaman. Dan itu adalah kerana itu banyak bersandar para pengkaji kepada sunnah nabawiyah yang sahihah saja. Mengkaji kerana apa? Kerana ia adalah tafsiran paling kuat, paling betul untuk Al-Quran. Sesudah tafsir Quran dan kita perincikan sifat ni daripada hadis Nabi SAW. Okey, pertama sifat Ya'juj Ma'juj. Okay, sifat Ya'juj Ma'juj ni ya dari segi fizikal je. Ya'juj dan Ma'juj ni adalah dua bangsa, dua umat daripada zuriat Adam alaihissalam. Dan mereka ni tidak berbeza daripada kebanyakan manusia pada kemanusiaan mereka. Okey. Ataupun sifat Adamnya mereka atau sifat insannya mereka. Ini tunjukkan oleh sabda baginda SAW. Ni bila mana kisah Adam alaihissalam kan, Adam alaihissalam. Adam alaihissalam, Nabi kata tentang Adam alaihissalam. Nabi kata yaqulullah azza wa jalla, akan berfirman Allah azza wa jalla kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daik. Labbaika aku engkau dan kebahagiaan daripada engkau, wal khairu bi yadaik, dan kebaikan adalah di tanganmu ya Allah. Qala, Nabi kata fayaqulu, Allah Taala berkata, akhrij ba'thal nari, keluarkan perutusan neraka, rombongan neraka, keluarkan, hantarlah rombongan neraka.
Qala, berkata Adam, wa ma ba'thun nar, apakah rombongan neraka? Qala min kulli alfin min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atan wa tis'atun tis'in. Tis'atumi'atin wa tis'atun tis'in. Daripada setiap 1,909 orang. Maksud dia itu rombongan neraka. Satu dalam syurga, 909 dalam neraka. Qala, Nabi sabda, fadzaka hina, maka itulah detik atau waktu yashibus saghir, akan menjadi berubannya budak kecil. Wa talaqu kullu dhati hamlin hamlaha, dan akan menggugurkan setiap wanita yang mengandung akan kandungannya. Setiap yang mengandung akan gugurkan kandungannya. Wa taranna asla sukara, dan kau lihat nanti hai Muhammad, manusia ni akan kemabukan. Wa ma hum bisukara, mereka bukan mabuk, walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah amat keras. Sebab tu mereka jadi macam mabuk. Okey. Maka berkata perawi, lalu dia kata perkara tersebut jadi berat ke atas para sahabat Nabi SAW. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, ayuna dzakar rajul, siapakah kami yang satu tu? Kami kata 1 dan 1,000 ahli syurga, siapa kami ini yang satu tu? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, abshiru, bergembiralah. Yang bergembiralah, fa inna min ya'juj wa ma'juj alfa wa minkum rajul. Daripada Ya'juj Ma'juj nanti 1,000, daripada korang satu. Pada diorang ramai sangat, akan digunakan jumlah tersebut. Ini antara dalil bahawa Ya'juj Ma'juj itu adalah manusia. Tidak ada berbeza dengan manusia yang lain. Memang manusia lah rupa dia. Okay. Dan memang sudah diketahui bahawa orang yang akan dihukum hari kiamat nanti daripada pada dalam neraka adalah manusia dan jin. Dan oleh kerana Ya'juj Ma'juj ni bukan jin, maka dengan kesepakatan dia adalah manusia. Kalau dia bukan jin, dia manusia lah. Dia bukan jin, dia manusia. So dia mengisi kekosongan atau kuota yang disebut sebagai 1 dan 1,000 untuk anak-anak Adam. Kan 1 syurga, 9 daripada Ya'juj Ma'juj, itu ada kuota dia. So bila dia isi kuota tersebut, maksudnya dia manusia lah. Dia manusia. Okay? Dari segi masalah memang sifat dia tak ada sebut. Cuma lah yang disebutkan, kadang-kadang ada orang kata rupa ini, rupa itulah, kecil besar, semua tu tanpa dalil yang sahih. Okay? Dalil yang sahih. Okay. Jadi kata, dan ini padanya ada jawapan yang pasti dan juga yang kuat ke atas khurafat yang dinukilkan pada sebahagian kitab-kitab tafsir dan sejarah mengenai sifat dan bentuk rupa Ya'juj Ma'juj serta saiz mereka yang pelik. Ada kata tinggi lah, telinga gini gitu. Berkata Ibn Katsir pada perkara itu, dan telah menyebut Ibn Jarir At-Tabari di sini daripada Wahab bin Munabbih, satu asar yang panjang yang ajaib tentang perjalanan Zulkarnain dan pembinaan tembok yang Zulkarnain bina dan cara apa yang berlaku padanya, dan padanya ada kisah pelik, dan padanya ada kisah panjang dan pelik dan tak boleh dipercayai pada bentuk rupa Ya'juj Ma'juj dan sifat mereka, tinggi mereka, pendek mereka, dan sebahagian telinga mereka, pendek badan mereka, dan juga telinga mereka. Diriwayatkan daripada Ibn Abi Hatim, daripada bapa dia pada perkara itu. Hadis-hadis yang gharib, yang pelik, yang tidak sahih sanad-sanadnya, wallahu alam. Memang tak ada yang sahih tentang perkara itu. Itu memang kita dengar cerita orang cerita macam-macam. Yang tajuk tentang tentang Mongol tu, itu hadis lain, bukan hadis Ya'juj Ma'juj. Hadis tentang masalah Tatar atau Turk Atrok. Yang Nabi kata itu memang Nabi sebut kaum muka macam pinggan, leper, hidung pesek, mata sepet, kasut baju berbulu kan. Kasut berbulu. Memang itu Nabi sebutkan dah. Hatta Imam Nawawi dan para ulama ketika tengok Mongol datang, Tatar datang kan, diorang tak kata pun tentera tu tentera Ya'juj Ma'juj. Mereka tahu ini yang Nabi sebut kisah ini. Kisah yang lain-lain. Lepas tu ada orang kita yang kadang-kadang dia kata, ada saya dengar seorang ustaz tu, dia kata apa? Dia kata Cina tu lah Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj Cina. Yang satu kelakar dia kata tak, Ya'juj Ma'juj ini adalah keluarga Rothschild. Dia kata Ya'juj Ma'juj ni adalah sekian kan. Sedangkan bila Nabi kata dah, ramai tak ramai yang mereka sampai boleh isi untuk orang beriman punya kuota dalam neraka nanti. Mana satu daripada orang beriman, 99 daripada Ya'juj dan Ma'juj akan mengisikan ruang berkenaan. Itu yang Nabi sebutkan dalam hadis baginda SAW. Kalau bukan Nabi punya sabda kita nak tengok, takkan tengok kata-kata orang lain. Takkan nak ikut kata-kata ahli teori konspirasi. Itu pelik kan. Ini cerita kelakar baru ni lah bila tak jadi bai'ah Imam Mahdi pada umur 40 tahun.
Ada separuh orang ni dia percaya bahawa Imam Mahdi ni adalah Hamzah bin Hussein, adik kepada Raja Jordan sekarang. Raja Jordan ada anak nama Hamzah. Hamzah tu dia dulu jadi putera mahkota. Kemudian Raja Abdullah ni dia buang, dia ambil anak dia sendiri jadi sebagai putera mahkota. Tapi ikut pada kes-kes ni diorang bincangkan, diorang kata Hamzah ni patutnya dialah Imam Mahdi. Nama tak serupa macam Imam Mahdi pun, Muhammad Abdullah. Tapi diorang cuba nak main-mainkan. Baru ni diorang sibuk kata umur 40 tahun dia akan dibai'ah dan dijadikan sebagai Imam Mahdi lah. Sebenarnya cerita kelakar dia, diorang ni kan dah lah sesat kan, pergi pakai pula tarikh Masihi. Kita dalam Islam kita pakai tarikh Hijri. Bila dia kata 40 tahun ikut Hijri, bukan ikut Masihi. Dan kalau ikut tarikh Masihi, bukan 10 dia jadi cukup 40 tahun. Lama dah, bertahun-tahun dah. So kita punya tahun Gregorian dengan tahun lunar, tahun pakai bulan macam Islam pakai, dengan tahun pakai matahari. Tahun pakai matahari lebih panjang, tahun pakai bulan lebih pendek. Sebab kita tengok ada bulan, bulan tiap 30 atau 29 hari. Sedangkan matahari punya kiraan pusingan tu siap tambah pula tahun lompat 365 hari. 365 hari. 365 hari setahun. Pada tahun lompat tambah sehari. So kadang-kadang bila orang kita tak faham bab ni, pelik jugalah. Maksudnya orang tu lama dah kawan tu jadi 40 tahun. Dah lama umur dia 40 tahun. Bukan baru lagi. Ikut bulan Islam. Tapi mungkinlah tak tahu konspirasi ni dapat daripada kafir kan. Punya ajaran. Jadi diorang duk sibuklah cari umur kafir tadi. Ikut umur dalam umur bulan kafir. Pelik juga. Wallahualam, saya tak faham kenapa. Okey, baik. Okey. Semua sifat. Jadi kalau kita dengar cerita-cerita yang kata macam inilah rupa macam tu, satu pun tak sahih. Yang betulnya di rupa kita, manusia biasa. Hatta saya macam nak refute kan pasal orang kata bila jin menyerupa manusia, dia akan rupa cacat. Mana ada? Yang bercerita banyak, tapi yang realiti pada hadis Nabi tak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mana dia jaga tamar sedekah, kemudian syaitan datang kacau dia. Syaitan tu menyerupa rupa manusia biasa. Abu Hurairah tak takut dengan dia pun. Kalau tengok mata sengit, kepala sengit, memang dia akan tak ada tengok bukan manusia. Dia tengok manusia biasa. Bukan tengok rupa lain. Itu peliknya bila ada orang kata rupa lain lah dan sebagainya. Itu semua tu adalah dongeng-dongeng semata-mata. Baik. Kedua, sifat Ya'juj Ma'juj daripada segi akhlak atau perangai. Tadi rupa. Jadi sekarang perangai atau akhlak. Okey. Ya'juj Ma'juj ni dua umat yang kafir. Okay? Dua kafir daripada ahli neraka. Yang dengan dalil hadis Nabi yang kita bacakan tadi. Hadis Sahih Muslim tadi kata memang diorang pengisi bagi kuota ahli neraka untuk umat Islam. Okey. Kata orang beriman akan satu daripada anak Adam, yang satu beriman, yang 109 daripada Ya'juj Ma'juj untuk mencukupkan kuota. Dan Ya'juj Ma'juj ni tiada akhlak untuk mereka dengan dalil bahawa perosakan mereka pada hari-hari zaman Zulkarnain hidup. Dan perosakan mereka sesudah mana keluar akhir zaman. Tak pernah ada akhlak, tak pernah ada kebaikan. Zaman diorang kena kurung pun diorang macam tu, zaman lepas keluar dia pun macam tu juga perangai. Okay, bersama Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 94. Ini kaum yang minta tolong pada Zulkarnain. Qalu, mereka berkata, ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsidun fil ard. Sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi. Okey, daripadanya masuk buat kerusakan di muka bumi ni, berkata Imam Syaukani rahimahullah, okey, dipercanggahkan tentang perosakan mereka di muka bumi ni macam mana. Ada dikatakan mereka ni makan anak Adam. Okey, ada yang kata mereka ni akan buat kezaliman, okey, pembunuhan dan semua bentuk kerosakan lah. Ada kata mereka akan keluar pada bumi orang berkenaan, okey, dan mereka keluar ke bumi orang-orang berkenaan yang mengadu pada Zulkarnain pada hari-hari hari-hari musim bunga, maka mereka tak tinggal padanya satu benda hijau mereka makan. Semua benda mereka makan. Mereka tak tunggu pokok tu masak, dia makan je, buat rusak. Berkata Al-Kalbi, dia kata kerosakan mereka ni adalah dengan dengan pembunuhan, penganiayaan dan semua bentuk kejahatan. Dikatakan mereka ni makan anak Adam. Allahu alam kan. Itu jadi kes dia orang buat cerita cerita Lord of the Ring kan. Tunjukkan makhluk yang makan orang dan sebagainya. Itu semua tu gambaran-gambaran manusia berikan. Tapi pada tajuk asalnya tak ada kecuali makhluk macam kita juga. Cuma tak nak beri kelebihan pada mereka, hidup lama dan sebagainya,
mempunyai jumlah yang ramai, kekuatan yang tak ada siapa boleh tandingi. Baik. Dia kata perosakan mereka ni dengan kekufuran dan kejahatan dan juga kefasikan dan penganiayaan mereka terhadap manusia dengan pembunuhan manusia serta maksa mereka, bahkan memakan akan kebaikan-kebaikan manusia ada, habis semua binatang manusia dimakan, tanaman manusia dimakan tanpa tunggu-tunggu. Mereka buat kerosakan. Dia maksud dia takkan dia tengok satu benda hijau macam mereka pasti makan. Itu perangai mereka. Mereka ni macam Tatar, macam Mongol ketika serbu dunia Islam dahulu. Sampai bayangkan macam mana diorang campakkan buku-buku sampaikan jadi hitam sungai di Iraq tu untuk mereka lintas dengan kuda mereka. Dahsyat tak dahsyatnya. Tak ada penghormatan langsung kepada tempat mana mereka masuk. Dan ini akan nyata daripada riwayat yang menceritakan tentang perosakan mereka sesudah daripada ini. Dan setelah keluar mereka pada sebelum hari kiamat nanti. Ada hadis-hadis yang datang menceritakan apa mereka buat. Hatta sebut tentang macam mana mereka habiskan air sungai. Punya ramainya mereka sampai macam tu sekali. Baik. Dia kata cara keluar mereka. Cara keluar mereka. Macam mana Ya'juj Ma'juj keluar? Macam mana Ya'juj Ma'juj keluar? Cara keluar Ya'juj Ma'juj. Macam ni. Apa dah siap ke? Dah siap ke? Belum. Masa cantik. Ya. Baik. Panjang lagi. So dia tak boleh baca habis. Dia telajak pula macam itu juga. Baik. Dia kata cara keluarnya Ya'juj Ma'juj. Berterusan sampai sekarang Ya'juj Ma'juj ni menggali pada tembok yang dibina tu setiap hari semenjak dibina ia oleh Zulkarnain. Akan tapi Allah Ta'ala menggagalkan mereka. Dan pada hari-hari ketika Nabi SAW dulu hidup, mereka telah buka daripada tembok berkenaan seumpama ni bulatan macam ni. Kerana apa diriwayatkan daripada Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW telah masuk jumpa dia dalam keadaan terkejut sambil berkata la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Kecelakaanlah untuk orang Arab daripada keburukan yang semakin hampir. Futihal yauma, telah dibuka pada hari ini min radwi Ya'juj wa Ma'juj, daripada tembok Ya'juj Ma'juj tu mislah hadhihi, seperti ini. Dan Nabi bulatkan di antara jari baginda yang ibu jari dengan jari telunjuk. Nabi tunjuk macam tu. Kemudian berkata Zainab binti Jahsh, isteri baginda, kata apa? Aku pun berkata, ya Rasulullah, adakah kami boleh binasa sedangkan di tengah kami ada orang soleh? Banyak orang baik, takkan kami binasa? Qala na'am. Nabi kata, ya. Idza kathural khabath, bila banyak sangat perkara keji. Dan ini di antara menunjukkan kepada kelemahan mereka daripada membelah ataupun masuk menembusi tembok tersebut. Firman Allah Taala dalam surah Al-Kahfi 97. Allah kata famastata, bila Zulkarnain sebutkan pada hadapan kaum yang minta tolongan dia, maka takkan mereka mampu untuk memanjatnya, dan mereka mampu untuk menebuk. Berkata mufassirin, tak mampu mereka menebuk tak mampu mereka, tak berjaya pula, dan tidak upaya mereka untuk panjat. Ataupun melangkau atas daripada tembok berkenaan, kerana tingginya dia dan juga dapat tinggi dan juga licinnya dia, kan, pasti dibuat daripada besi dan juga tembaga, kan. Ataupun mereka untuk menebuknya daripada bawah kerana kekukuhan dan juga ketebalannya. Akan tapi bila datang janji Allah Ta'ala untuk mereka keluar, Allah Ta'ala akan musnahkan ia dan jadikan ia sama dengan bumi. Lalu mereka akan keluar kerana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 98-99. Qala, berkata Zulkarnain, hadha rahmatun min rabbi, ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka, bila datang janji Tuhanku, dia akan jadikan tembok ni rata. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku adalah benar. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd, dan kami biarkan mereka pada hari berkenaan bercampur aduk dengan satu sama lain, dengan satu kepada lain. Dan kita bincangkan tafsir dia tadi, baik. Cara yang itu apa diriwayatkan daripada Abu Hurairah anhu, bahawa Rasulullah SAW menyatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah, hadis nombor 4080,
telah datang daripada Abu Hurairah anhu, Rasulullah SAW bersabda, ini Ya'juj wa Ma'juj. So Ya'juj dan Ma'juj yahfaruna kulla yaumin, mereka menggali setiap hari, hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syamsi, sehingga mereka hampir-hampir melihat cahaya matahari. Qala alladhi alaihim irji'u fasatahfiru tahfiruhu hu qada, kamu pasti boleh korek dia, gali dia besok. Tahfiruhu qada fayu'iduhu Allahu ashadda makan, Allah Ta'ala kembalikan balik tembok tersebut lebih kuat daripada keadaan asal dia. Hatta idza balaghat muddatuhum aw aradallahu an yab'athahum 'ala an-nasi hafaru hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syamsi qala alladhi 'alaihim irji'u fasatahfirunahu ghadan insyaallah taala wastathnau. Dia kata maksudnya waktu permulaan perbualan mereka duk kata kita balik dan nampak macam matahari sikit, diorang pun tinggalkan, tapi besok Allah Ta'ala kuatkan. Tapi bila pada hari, dia kata tinggal bila sampai pada tempoh mereka yang Allah Ta'ala kehendaki untuk keluarkan mereka, utuskan mereka kepada orang ramai, mereka akan gali sehingga mereka hampir-hampir melihat cahaya matahari. Berkatalah yang di atas mereka, kembali balik kan, lalu kalian gali ya esok insya-Allah Ta'ala. Dan mereka sebut istisna, mereka sebut jika Allah Ta'ala kehendaki, maka faya'uduna ilaihi, mereka balik pada tembok tersebut, wa huwa kahayatihi, tembok tu macam rupa asal dia, hina tarakuhu, macam mereka tinggalkan, fayahfarunahu wa yakhrujuna 'alan nas, lalu mereka gali terus dan mereka keluar pada orang ramai. Maksudnya sampai sekarang lagi. Dan daripada hadis tersebut nyata bahawa kedudukan tembok tadi tu mereka tak nampak cahaya matahari. Nabi sebutkan sedemikian. Okey. Okey, kerosakan yang dibuat oleh Ya'juj Ma'juj sesudah mereka keluar. Okey, sesudah mana robohnya tembok yang dibina oleh Dzulqarnain, akan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj kepada manusia dengan kerosakan seperti ombak lautan yang saling pukul-memukul, silih berganti, saling masuk-masuk kan. Dia kata datang tak berhentilah, wave by wave kan, datang okay? Dia kata membuat kerosakan di muka bumi dan mereka membunuh dan mereka merobohkan dan mereka makan hasil-hasil kebaikan bumi, dan mereka minum air bumi, dan mereka memaksa orang ramai dengan kekuatan mereka. Surah Kafir ke 9. Allah nyatakan wa tarakna ba'dhum yawma idzin yamuju fi ba'd, dan kami biarkan sebagian mereka pada hari roboh tu nanti bercampur aduk pada sebagian yang lain. Dan pada hadis Nawawi bin Sam'an telah bersabda Nabi SAW sesudah cerita berkenaan dengan selesainya fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal selesai, maka Nabi sambung cerita, fa bainama huwa kadzalika, sedang mana ia sedemikian, idza auhallahu ila Isa, tiba Allah wahyu pada Isa AS, inni qad akhrajtu ibadan la yudanu ahadun bi qitalihim. Dia kata aku telah keluarkan satu kumpulan hamba yang tidak berupaya, tidak boleh untuk siapa bermerangi mereka. Faharriz ibadi ila tur, maka bawalah, berkuburlah hamba-hambaku kepada bukit tinggi, kawasan bukit. Fa yab'athullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, lalu Allah utuskan, lepaskan Ya'juj Ma'juj dan mereka dari semua tempat tinggi mereka menyusul fa yamurru awailihim awailuhum, lalu melintas orang awal mereka ala buhairatin tabariyah, lalu melintas pada tasik tabariyah. Lalu mereka minum, fa yashrabuna ma fiha, mereka minum apa dalamnya, wa yamurru akhiruhum nak akan melintas orang akhir kumpulan Ya'juj Ma'juj ni, fa yaquluna, mereka kata laqad kana bi hadhihi marratan ma, dulu kat sini ada air, dan tasik tu sekarang ni masih ada. Yang peliknya ada orang dia percaya, dia kata penggunaan Israel kepada air tersebut, itulah cara. Dan sekali Israel pula jadi Ya'juj Ma'juj. Israel jadi Ma'juj pula, kita tak faham kan. Kejap dia kata bukan, kejap kata ya kan. Okay, jadi kena faham kat sini, dia memang dia adalah bangsa yang lain. Dia bukan bangsa depan mata kita sekarang. Dalam hadis Abu Hurairah anhu yang telah lalu, dalam sabda Nabi SAW, lalu mereka fayahfaruna hu wa yakhrujuna 'ala an-nasi fayanshafuna al-ma', lalu mereka akan keluar daripada
keluar mereka akan gali tembok, korek tembok tersebut, mereka keluar pada orang ramai dan mereka akan menghabiskan akan air, menyapu air kan. Wa yatahassanun nas minhum fi husunihim, lalu akan berkubu sebahagian mereka dalam kubu manusia, sebahagian manusia akan berkubu pada kubu mereka, fayarmuna sihamahum ila sama, ya. Lalu mereka akan panah mereka ke langit kan. Fayatarji'u an alaihim wa 'alaiha kahiyatid dam allati dia kata allazi ajfaza fayaqulu qaharna ahlus sama wa alawna ahlus sama kan. Dia kata maksud dia orang datang sampaikan mana orang berkubu pun dia orang panah ke atas, tapi bila panah tiba turun nampak macam ada darah, dan mereka kata kan, kita telah kuasai penduduk bumi dan kita dah kuasai ke atas penduduk langit. Okay. Itu diorang punya keadaan. Memang berkerosakan, pemusnahan, pecah kawasan, semua sekali diorang akan buat. Okay. Penamat mereka dan kematian mereka. Sesudah keluar Ya'juj dan Ma'juj, Allah Ta'ala akan perintahkan Isa bin Maryam untuk berkubur dengan orang beriman di Bukit Tur. Dia berdekatan dengan Baitul Maqdis. Okay, dan akan tamat pada mereka ni perhentian di bumi Baitul Maqdis, dan mereka akan minum tasik Tabariyah, ya. Dan kemudian mereka akan mengepung orang-orang beriman. Lalu Isa AS berdoa ke atas, berdoa Isa AS ke atas mereka bersama-sama dengan siapa-siapa bersama Isa AS ketika itu. Allah Ta'ala musnahkan mereka dengan pemusnahan sekaligus, macam matinya seorang lelaki, bukan seorang-seorang, tak, sekaligus serentak mati, okay? dengan selemah-lemah tentera Allah Taala, iaitu ulat kan, kalau kita pijak mati kan, Allah Taala utuskan, lalu dia akan digigit pada bahagian belakang tengkuk mereka, lalu mereka akan mati, okay? Kemudian Allah Taala sucikan bumi daripada kotoran mereka dan juga busukan mereka, supaya mereka mati dengan ramai kan. Dalam hadis Nawawi bin Sam'an ceritakan Nabi SAW bersabda kan, dia kata sedang mana dia sedemikian, Isa sedemikian, tiba-tiba Allah Ta'ala wahyu kepada Isa, aku telah keluarkan untuk engkau, aku telah keluarkan hamba-hambaku yang tidak ada siapa boleh mampu berupaya untuk memerangi mereka. Lalu berkubulah dengan hamba-hambaku kepada bukit, mana ke bukit berpokok di sana. Lalu Allah Ta'ala utuskan Ya'juj Ma'juj, dan mereka daripada semua kawasan tinggi mereka menyusup, menurun. Lalu melintaslah orang awal mereka dengan tasik Tabariyah, lalu minum apa dalamnya, dan melintas orang akhir mereka, lalu mereka berkata, di sini dahulu, di sini tadi ada air, tapi geng awal minum, geng akhir datang, air dah tak ada. Okay. Dan akan dikepung Nabi Allah Isa dan teman-temannya, okay, sehinggalah menjadi ketika kena kepung tu, kepala lembu untuk seorang mereka lebih baik berbanding dengan 100 dinar bagi seseorang kamu pada hari ini. Bayangkan 1 dinar tu dalam 425 gram emas. Kalau kita tukar convert dengan nilai 200 gram, 1 gram 200 ringgit, nilai dia adalah 85,000. Tapi ketika tu kepala lembu, pasal makanan tak ada, lebih berharga berbanding emas. Emas tak dimakan kan, kita jilat mana ni kenyang. So lembu punya kepala pun jadi kalau dapat kan. Dia kata lalu Nabi Isa AS telah merayu dia kepada Allah Ta'ala, kepada dia dan juga teman-temannya, tolak doa kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala utuskan kepada mereka ulat pada tengkuk mereka, lalu mereka mati seperti nyawa yang satu, sekaligus mati semua serentak. Kemudian Allah Ta'ala akan turun Nabi Allah Isa dan teman-temannya ke bumi. Yang lepas turun dari bukit, mereka tak dapati satu tempat pun di bumi kecuali walau sejengkal pun kecuali dipenuhi dengan kotoran dan nanah daripada mayat atau bangkai Ya'juj Ma'juj, kumpulan tu. Lalu Isa AS berdoa kepada Allah Ta'ala bersama dengan teman-teman dia. Lalu Allah Ta'ala utuskan burung seperti tengkuk dia macam tengkuk unta. Lalu dia akan pikul, bawa semua mayat Ya'juj Ma'juj tu dan campakkan di mana Allah Ta'ala kendaki. Kemudian Allah Ta'ala utuskan satu hujan, dan tidak ada satu rumah pun di bandar ke di kawasan kampung ke, kecuali Allah Ta'ala akan basuh bumi ini daripada, sehingga jadikan dia kosong, tak ada kotoran langsung. Dan kemudian dikatakan pada bumi, tumbuhkanlah buah-buah engkau dan kembalikan keberkatan kau. Maka dikatakan di situ pada ketika keluarnya Allah Ta'ala baja ke, tapi kena keberkatan yang Isa AS bawa,
maka sekumpulan orang boleh makan sebiji delima. Bayangkan punya besar. Kan? Dan mereka boleh berteduh di bawah daun dia. Besar tak besarnya, pokok-pokok tu jadi lepas daripada kejadian kisah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi orang-orang beriman, orang Islam akan tinggal sesudah mereka selama 7 tahun. Okey. Mereka menyalakan api dan sebagainya dengan peralatan perkakas peperangan Ya'juj Ma'juj. Menunjukkan bahawa banyaknya bilangan mereka dan juga bentuk peperangan pada zaman berkenaan. Ini menunjukkan bahawa kepada kehilangannya sebahagian atau banyak daripada fenomena ataupun keadaan tamadun zaman sekarang. Pada zaman sekarang. Kata Nabi sebut macam tu, kita takkan nafikan Nabi untuk menangkan orang lain. Nabi kata macam tu, maka dia akan sampai pada keadaan tersebut. Macam diriwayatkan dalam Imam Tirmidzi daripada Nawas bin Sam'an, dia berkata, maka Allah Ta'ala utus kepada mereka satu burung seperti tengkuk unta kepala dia, lalu bawa lalu dibawa mereka dan dikatakan dicampakkan mereka ni dekat kawasan gaung, kawasan rendah bumi. Okey. Dan kemudian orang ramai akan menyalakan, orang beriman, orang Islam akan menggunakan unggun api daripada segala peralatan mereka selama 7 tahun. 7 tahun mereka akan pasang api guna Ya'juj Ma'juj punya peralatan tentera. 7 tahun mereka pakai. Tak adalah dapur gas sebagainya. Ini janji yang Nabi berikan pada kita. Kita sekarang ni dengan seronok ada aircon dan sebagainya. Pada zaman berkenaan bukan lagi macam zaman kita sekarang. Itu kena sedar. Okey. Jadi ijaz ghaibi. Pada perkara ni ada ijaz ghaibi. Kemudian perkara ghaib. Ijaz pada ayat-ayat tentang kisah Ya'juj Ma'juj ni. Dia ada beberapa ijaz. Di antaranya ijaz ghaibi di mana terjadi ia terjadi sebelum kiamat. Dan sesudah perutusan Nabi Muhammad SAW beribu tahun. Kedua, gagal Ya'juj Ma'juj selepas ribuan tahun. Mereka cuba untuk menebuk tembok yang dibina oleh Dzulqarnain. Kemudian mereka dapat masuk sebelum daripada kiamat. Kerana janji Allah Ta'ala bahawa mereka boleh tebuk. Ketiga, pembersihan mereka dengan penghabisan mereka terhadap air dan minumnya mereka satu tasik Tabariyah ni dan jalan mereka ke Baitul Maqdis. Ni satu benda yang ajaib, luar biasa, kita tak boleh nak bayang. Dan tentera datang minum air sampai habis, ramai tak ramai mereka. Kemudian kembalinya panah mereka dan juga lembing mereka kepada mereka dalam keadaan macam bersalut dengan apa menyerupai darah. Sesudah mereka campak ke udara. Lalu mereka sangka mereka telah mengalahkan penduduk langit. Kemudian kelima, pembunuhan Ya'juj Ma'juj ini kesemua sekali mereka ni adalah berjuta. Pembunuhan lelaki yang serentak. Ini pun luar biasa. Kita bunuh orang satu-satu tak ni, sekaligus semua tumbang, mati. Nabi kata dengan ulat yang dia ulat yang kecil. Yang keenam, yang terakhir adalah turunnya burung daripada langit seperti tengkuk dia macam tengkuk unta yang akan mengutip bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj dan bawa dia kepada tempat yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi kalau kita faham kat sini memang ada kesan lah bila kita belajar tentang Ya'juj Ma'juj ni, kesan banyak. Kan bila muncul Ya'juj Ma'juj kepada penduduk bumi, kan dia kata semua penduduk bumi, sehinggalah kematian mereka akan keluar. Dia bukannya cerita lagi, dia akan keluar fizikal. Mereka akan penuhkan bumi ini dengan kerosakan dan juga kebinasaan. Lalu mereka makan kebaikan orang ramai, tanaman-tanaman hijau pun dia makan. Mereka minum air mereka tumpahkan darah orang ramai dengan suka-suka hati mereka. Mereka akan kepung orang Islam dengan yang diketuai ketika itu oleh Isa AS di satu bukit berdekatan Baitul Maqdis. Kemudian mereka juga akan memenuhi bumi ni. Dipenuhi bumi nanti dengan kotoran mereka, dengan nanah mereka dan juga air danur mereka, sehingga sempit bumi ni dengan apa yang diluas, kata orang beriman pada hari tersebut. Allah Ta'ala akan sucikan bumi ni daripada kotoran mereka dengan burung yang seperti tengkuk unta rupa dia, dan dengan hujan. Kemudian Allah Ta'ala turunkan keberkatan dari langit dan keluarkan keberkatan bumi dengan bentuk yang tak pernah ada sebelumnya. Okay. Mana satu biji delima makan sekumpulan orang. Itu sangat luar biasa. Okay. Sangat luar biasa. Baik. Kemudian orang berimanlah akan menyalakan api mereka 7 tahun
dengan apa, dengan semua peralatan perkakas Ya'juj Ma'juj tinggalkan. Okay. Dan memang ini adalah dekat sangat dengan kiamat dan juga bila kita lihat benda tu jadi macam tu, macam Nabi ceritakan, akan bertambahlah iman orang yang beriman kerana melihat tanda kebesaran Allah Ta'ala yang terjadi ribuan tahun selepas daripada disebut dalam Quran dan juga daripada sunnah Nabi SAW. Dan orang beriman bila tengok keadaan tadi, mereka akan zuhud daripada dunia dan kemudian mara kepada akhirat, kepada ketaatan, sehingga sehingga berlaku kiamat. Dalam dekat-dekat kiamat, ketika sehingga apa, dekat-dekat kiamat, orang beriman akan berterusan bertaubat kepada Allah Ta'ala sebab tengok benda tu betul-betul realiti di depan mata mereka. Baik, Alhamdulillah, kita habiskan tajuk malam ni. So insyaAllah nanti kita akan sambung berkenaan dengan terbit matahari daripada barat. Terbit matahari daripada barat. Saya tak boleh nampak sebenarnya apa jadi dekat dekat chat. Wallahu alam kan, pasal kita pada malam ni saya rasa macam tadi macam okey. Biasakan ada orang akan panggil komen kan, kata tak nampak lah apa dan sebagainya kan. Allah tak tahu, nak check sekejap. Tak boleh connect lah. Allah, tapi kat sini nampak macam okey. Saya harap semua okey lah. Pasal kita sekarang ni, pasal saya try masuk ke dalam Facebook Salam kan, dia kata cannot connect right now. Kenapa tak tahu. Sekejap. Yalah, harap elok lah. tak tahu macam nak check. Okey, boleh check. Okey, kejap. Saya tak pasti apa benda sekarang jadi. Oh, ya ke? Berhenti ke? Satu syurga, nombor 9 daripada. Okey. Itu. Okey, tak ada. Tak ada soalan lain. Baik. Wallahu alam, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Okey. Tak ada star lah, apa benda lah. Tapi tak ada lah, pasal biasa-biasa kadang banyak orang menyampuk. Tapi ada malam tak ada. Baik. Alhamdulillah. So insyaAllah nanti kita sambung pada tanda-tanda yang lagi tiga. Yang ni tentang terbit matahari di barat. Kemudian binatang. Kalau binatang berkata-kata pada manusia. Dan asap. Itu yang kita akan bincangkan nanti insyaAllah pada masa akan datang. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa?